يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, kerana dengan rahmatnya, yakni kasih sayangnya serta inayahnya, yakni bantuannya, dapat kita bertemu lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita, kitab Tafsir Al-Munir juzuk 29. Masih lagi kita membicarakan surah Al-Muzzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quranul Karim. Dan masih lagi kita membicarakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, ugutan dan amaran terhadap orang kafir. Ayatnya muka surat 233 dan kita akan sambung huraian dan perbahasannya muka surat 235. Jadi seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya dan kita baca maknanya, kemudian kita lihat huraian seterusnya pada ayat yang seterusnya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dharni wal mukaththibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Dan biarkanlah aku sahaja, yakni Allah, bertindak terhadap golongan berada serba mewah yang mendustakan kerasulanmu itu, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima. Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Serta makanan yang menyumbat kerongkong dan azab seksa yang amat pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan, gunung ganang bagaikan timunan pasir yang berkecai berterbangan.
inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada kamu wahai manusia seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana dahulu kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadna wahdan wabila. Tetapi Fir'aun ingkar mematuhi rasul itu, lalu kami seksa dia dengan azab seksaan yang berat. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu dapat melindungi diri kamu jika kamu tetap kafir, yakni dari azab pada hari yang kanak-kanak menjadi tua berubah. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit pun ikut berkecai pada hari itu, sebenarnya janji Allah itu pasti terlaksana. Itu ayat-ayatnya dan juga makna-maknanya. Jadi kita sambung huraiannya, tafsirannya, muka surat 235 perenggan yang bawah sekali. Selepas menakutkan penduduk Mekah dan orang-orang yang seperti mereka itu dengan keadaan hari kiamat yang menggerunkan, Allah Subhanahu wa taala mengancam dan menakutkan mereka dengan tragedi di dunia yang menggerunkan yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang mendustakan ajaran agama. Ini jelas. Maknanya apa yang terjadi, contohnya daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala turunkan bala apa? Banjir. Kaum Ad, kaum Samud. Ini semua memang Allah Ta'ala sebut sentiasa diulang-ulang. Benda-benda tu bukannya kejadian alam, bukannya apa orang biasa sebut apa, ini fenomena alam dia kata. Itu bukannya maknanya terjadi begitu sahaja. Semuanya adalah dalam pengurusan, pentadbiran, pemerintahan, penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemerintah sekalian alam. Ingkar bagi. Tapi itu umat-umat yang terdahululah. Ingkar, Allah Ta'ala akan bagi malapetaka, dan diganti pula dengan umat-umat yang baru. Namun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, ditangguhkan. Itu untung dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditangguhkan. Allah tangguhkan dia punya azab, iaitu akan menerima di hari kiamat. Jadi waliyazubillah min zalilah, kita tak naklah tergolong dalam golongan orang yang diazab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak, kan? Itu sebab kita sementara nyawa masih ada, sementara ada peluang dan ruang, kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang kita buat. Jangan kita rasa kita tidak berdosa. Jangan kita rasa kita dah selesa dah dengan amalan-amalan yang kita buat. Bagi mereka yang telah pergi, yang dah berada dalam alam barzakh, tak boleh dah nak beramal, tak boleh dah nak bersedekah, kan? Tak boleh dah. Jadi kita yang masih hidup ni,
Khususnya kepada ibu bapa kita lah. Apa saja kebaikan yang kita buat, niatkan dalam hati kita, ya Allah, apa saja kebaikan yang aku buat pada hari ini, ya Allah, hadiahkanlah pahalanya kepada kedua bapa aku, ya Allah. Ada hadirkan begitu tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat ni benda yang baik ni. Dah niat dah. Aku nak pergi dengar kuliah subuh pagi esok. Lepas sembahyang berjemaah nak dengar kuliah subuh. Apa-apa pengajaran yang dapat diambil iktibar untuk menjalani kehidupan ini. Itu kebaikanlah tu. Jadi hadiahkan pahalanya pula kepada kedua ibu bapa kita. Ustaz kurang tak pahala, nanti kurang pahala ustaz. Tu saya risau tuan-tuan. Tu saya risau pasal pahala imbuhan yang daripada Allah Taala ni, jangan risau. Yang pada manusia tu yang risau. Allah Taala tu saya risau. Sebut je subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahu akbar. Sebanyak seisi dunia Allah Ta'ala sediakan. Lepas tu dihapuskan pula sebanyak buih di lautan apa-apa saja dosa kita, kejahatan kita. Itu janji Allah. Cuma kita tuan-tuan yang tak terbuat sebenarnya. Itu sebab dalam kita beramal, selain daripada yang fardu, yang sunat-sunat, biar sedikit tapi istiqomah. Ustaz, tapi faham, kena faham lah tu. Kan lain pula faham. Kalau gitu saya tak larat ustaz nak sembahyang sunat rawatib 2 rakaat 1 boleh. Itu tak boleh lah. Maksudnya segala syarat dan rukun apa semua tu kena ikut lah. Kalau syarat sembahyang sunat, walaupun sunat, sembahyang sunat lah. Tapi dia ada dia punya rukun syarat dia. Kalau macam zikir-zikir, ustaz saya tak larat lah nak buat banyak-banyak. 5 kali je boleh. Tapi istiqomah terus sampai bila tuan-tuan? Sampai mati. Itu sampai mati. Bukan sampai benceng, sampai mati. Jadi Allah Ta'ala apa yang dijadikan itu suruh ambil pengajaran. Umat-umat terdahulu telah ditimpa dengan berbagai-bagai tragedi ataupun bala untuk menyedarkan kita. Dalam ayat ni firman Allah SWT bermaksud sesungguhnya telah kami utus kepada kamu wahai manusia seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana dahulu kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun ingkar memati rasul itu, lalu kami seksa dia dengan azab siksaan yang berat. Jadi Nabi Muhammad SAW nanti menjadi saksi kepada kita. Kita sebagai umat dia sebagai saksi. Itu sebab kita kena banyakkan selawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak menghidupkan suasana itu, nak menggalakkan berselawat, buat majlis berselawat. Tak salah tuan-tuan. Jangan dengarlah puak-puak yang mengatakan bid'ah lah, benda lah. Buat tuan-tuan. Berselawat banyak-banyak. Tak bawa pula kita. Ada satu kitab Al-Barakat Al-Makkiyah. Ada 806 nama Nabi kita. Nama Nabi kita dalam kitab tu ada 806. Banyak nama Nabi kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Taha tu nama Nabi kita. Yasin tu nama Nabi kita. Kita tahu
Muhammad saja kan. Muhammad ni nama Nabi kita yang terkenal di muka bumi. Adapun Ahmad, Ahmadun, Ahmad, nama Nabi kita juga terkenal di alam malakut, di alam sana, dikenali dengan Ahmad. Kita biasa Muhammad, gitu. Jadi dia akan menjadi saksi kepada kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia yang terpilih. Nabi Muhammad dan umat dia yang terpilih. Moga-moga mohon pada Allah, kitalah di antara yang terpilih, menjadi saksi pula kepada umat-umat yang terdahulu. Menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Nah, Allah Ta'ala akan adili. Nabi pun Allah Ta'ala adili. Malaikat pun Allah Ta'ala adili. Hatta binatang pun Allah Ta'ala adili. Nak menunjukkan betapa adilnya Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Sedangkan dia Al-Alim, Maha mengetahui. Dah tahu dah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi dia tetap mengadakan mahkamah dia, mahkamah Rabbul Jalil. Untuk apa? Menegakkan keadilan. Sebab kita kat muka bumi ni ada juga pengadilan kan. Tapi ada yang berlaku dalam keadaan yang tidak telus. Yang tidak telus. Ada hak yang benar, yang benar itu dipenjarakan. Yang salah itu lepas pula. Ada tak gitu? Ada. Tapi bila mahkamah Allah Ta'ala, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah aku, kata Allah, hakim yang seadil-adil. Itu sebab lepas tu lepas baca surah tu disunatkan baca bala wa ana zalika minasyahidin. Kita membenarkan. Tu sunat baca. Orang yang baca surah tu sunat baca. Bala wa ana zalika minasyahidin. Jadi contohnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala akan panggil, ya Nuh, adakah sudah kamu sampaikan arahanku, dakwah yang telah kuamanahkan padamu kepada umatmu? Sudah. Betul. Panggil pula umat Nabi Nuh. Nabi, adakah kamu kenal orang ni? Kenal. Adakah dia menyampaikan dakwah kepada kamu? Tak ada. Betul tak ada. Punya lama punya 950 tahun berdakwah, tak ada sampai dakwah. Tak ada. Betul. Nuh, ada saksi tak kamu sampaikan dakwah pada umat kamu? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia. Umat Nabi Nuh pun kata, mana boleh, mana aci. Kenapa pula? Lah, kami hidup di mana hidup lagi? Nuh, Nabi Nuh, permulaan dakwah adalah daripada kebangkitan Nabi Nuh alaihi salam. Permulaan dakwah. Memang kita tak hidup lagi dah. Macam mana tu? Nabi Muhammad jadi saksi, umat dia jadi saksi, sedangkan dia tak ada lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Panggil pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, boleh jadi saksi? Boleh. Macam mana boleh jadi saksi? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surah Nuh ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 18. Tercengang umat Nabi Nuh alaihi salam. Macam mana pula dia boleh tahu pula ni? Sedetail-detailnya dia tahu. Itu sebab Nabi Al-Quran adalah
pelengkap segala kitab-kitab. Umat-umat yang terdahulu semua ada dah. Menunjukkan itu dikatakan mukjizat. Al-Quran mukjizat yang agung sampai hari kiamat. Tercengang. Itu keadaan dia lah. Meskipun dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajukan firman-Nya kepada orang kafir Quraisy, namun sasaran yang dimasukkan ialah untuk semua manusia, termasuk kita lah. Itu sebab bila sebut je ayat Quran ni, ini cerita tentang orang dulu ni, tak boleh. Jangan kita berpahaman sedemikian. Bila kita baca Quran tu, maka kita insafkan diri kita. Allah SWT berfirman kepada mereka, sesungguhnya kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi saksi kepada kamu pada hari kiamat kelak mengenai amalan-amalan kamu. Termasuk kita lah. Apa yang kita perbuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ke tak tahu? Tahu lah. Hatta kita belum lahir lagi, belum lagi kita wujud dekat muka bumi ni, 1400 tahun yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah merasa kebimbangan yang amat sangat tentang keadaan kita. Umat aku ni surga ke neraka? Umat aku ni surga ke neraka? Walaupun makna dalam masa yang sama Rasulullah SAW jamin umat dia masuk neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Tapi ada pula dia punya pengecualian dia, illa man aba. Semua umat aku, kata Rasulullah, masuk surga, tapi ada pula pengecualian tu, illa man aba, kecuali orang yang tak nak, orang yang enggan. Wakila man ya'ba ya Rasulullah. Jadi para sahabat tanya, ada juga ke ya Rasulullah orang yang tak nak masuk surga? Maka Rasulullah SAW jawab, wa man ata'ani qad dahulal jannah wa man asani qad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, masuk surga. Tapi siapa yang ingkar, maknanya dia tak nak. Kat situ Rasulullah dah beritahu dah. Dan di hari kiamat nanti, di titian sirat al-mustaqim, tunggu dekat tepi tu, melihat umat dia doa pada Allah, masukkanlah umatku dalam surga, masukkanlah dalam umatku dalam surga. Yang nisbah dia 1000 yang lalui titian sirat al-mustaqim tu, seorang tu, seorang je hak yang lepas. 1000 seorang yang lepas, 1000 seorang yang lepas. Kita mohon pada Allah, seorang tu kita lah. Gambaran dia lah. Tu keadaan dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada kamu pada hari kiamat kelak mengenai amalan-amalan kamu, sama ada kamu sedia beriman atau sebaliknya taat atau derhaka. Sebagaimana kami mengutuskan Nabi Musa alaihissalam kepada Maharaja Fir'aun yang zalim, menyerunya kepada kebenaran dan keimanan. Malangnya Fir'aun derhaka kepada Rasul yang diutuskan kepadanya. Dia juga mendustakan Rasul itu dan tidak beriman dengan dakwah yang disampaikan. Sebab itu kami kenakan kepadanya azab seksa yang berat dan dahsyat, iaitu mereka dan juak-juaknya ditenggelamkan ke dasar laut. Fir'aun ni dia berkuasa dengan tentera. Dia berkuasa dengan tentera dia. Tentera dia tak sangat tak kerti nak mikir mana yang
benar, mana yang salah. Nah, mana yang boleh diikut, mana yang kena lawan. Nah, taat. Ini yang digelar sebagai rugi di dunia, rugi di akhirat. Di dunia jadi macai, di akhirat masuk neraka. Kita jangan buat perkara itu, tuan-tuan. Dalam organisasi, mana yang betul kita kena ikut. Tapi mana yang tak betul, takkan kita nak ikut juga. Kena tegur. Kena tegur. Tapi fenomena ataupun budaya dalam negara kita ni, bila tegur yang salah tu ditegur, tak ada apalah orang tu. Orang tu kena mak. Kena mak lah. Kalau ada pula penilaian akhir tahun. Betul ke tak betul ni? Semuanya mana lebih daripada ustaz lah. Kenapa pula markah aku ni rendah tak? Rasa buat kerja tak ada yang tak buat kerja semua. Punya mikir. Tak boleh kena tegur. Masalah tu tuan. Habis. Kalau kita betul kan, lama-lama dia pun keluar ayat ni. Ni siapa ketua? Saya ketua ke awak ketua? Padahal dia tak betul. Ni masalah tuan-tuan. Ini orang begini maknanya dia tak faham tentang kehidupan. Dia tak reti dari mana dia berasal. Daripada mana dia berasal. Dia tak reti. Patutnya dia terima kasih. Kenapa? Ada orang yang nak membetulkan dia, tapi dia lupa. Bila dah ni penyakit orang berkuasa ke ni. Ustaz nak cakap sama-sama lah, umum. Jadi ambil pengajaran. Jangan jadi macam Firaun. Firaun macam tu lah. Dia tak betul, orang tegur, tak ada ikut. Akhirnya dia tahu dia salah, tapi dia nak mempertahankan kesalahan dia, kebatilan dia, kesesatan dia. Dia ada kuasa, maka dia gunakan kuasa. Apa dia? Bunuh. Yang ada sekarang ni kita jugalah. Tapi tak adalah sampai bunuh lah. Paling-paling tidak apa maknanya? Penjarakan dia. Pecat dia. Macam-macam lah. Tu maknanya yang berlaku. Sejarah dia sentiasa berulang, tuan-tuan. Cuma mungkin tempatnya tak sama. Tu keadaan dia. Itu sebab kita ambil pengajaran daripada Al-Quran. Sebab itu kami kenakan kepadanya azab seksa yang berat dan dahsyat, iaitu mereka dan juak-juaknya ditenggelamkan ke dasar laut. Oleh itu kamu semua perlu berhati-hati. Jangan kamu dustakan Rasul yang diutuskan kepada kamu. Jika kamu turut berbuat demikian, kamu akan menerima nasib seperti Firaun, di mana Allah menghancur binasakan mereka. Malahan kamu lebih wajar dan patut dibinasakan seandainya kamu mendustakan Rasul yang diutuskan kepada kamu, Rasul yang lebih mulia daripada Musa bin Imran alaihi salam. Mana Nabi Muhammad. Ini ditujukan kepada Quraisy lah. Sama jugalah kepada mereka yang seperti Quraisy itu. Kaum kafir Quraisy. Kalau maknanya mendustakan Rasul, memang kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Tiba-tiba kat Malaysia ada pula yang kata, jadi dia pula Rasul. Ada juga ada lagi yang kata Rasul lagi tak? Maknanya mengaku jadi Rasul pula dah. Katanya dah bertaubat, wallahu alam lah. Wallahu alam. Harap taubatnya taubat betul-betul lah. Tapi itulah tuan-tuan, doktrin pahaman sesat ni, kalau dah masuk dalam maknanya pemikiran,
dan tersebar dalam masyarakat. Siapa yang terlibat tu payah tuan-tuan, payah dia nak pulih balik, bukan senang. Kalau kita tengok penagih dadah tu, payah nak pulih, daripada dia nak buang ketagihan dadah dia, ajaran sesat dia lagi teruk daripada penagih dadah tuan-tuan. Nak cerita, tu sebab janganlah sekali-kali nak belajar pada mereka-mereka yang bukan-bukan dekat rumah-rumah malam-malam tak tahu kehala ceruk-ceruk semua. Benda yang dah disediakan oleh surau masjid tempat kita ni tuan-tuan, datang. Contoh macam ni lah dah, siap berkitab, ada tauliah dan sebagainya. Tak payahlah nak pergi. Kalau rasa tak puas hati bertanya. Bertanya. Kalau rasa tak malu nak tanya ramai-ramai sebagainya, personal pula dengan ustaz. Kalau rasa pula kuliah tu tak cukup, dekat surau masjid tu, sarankan pada pengurusi. Kita ni tak ada ni 14 tahun ni. Cari ustaz yang maknanya berkaliber dalam bab tersebut. Itu contohlah kan. Sebab manusia ni dia nak yang terus hebat je. Itu masalah dia nak hakikat. Syariatnya dia kata kulit. Dah puas lah kulit dia kata. Padahal kalau tanya bab wuduk pun belum tentu lagi lepas dah. Kan? Bab mandi wajib pun belum tentu lepas lagi kan. Apa beza mandi wajib dengan wajib mandi? Sama je ustaz. Mana boleh sama? Itu contoh lah ya. Perkataan Ar-Rasul yang disebut pada kali berikutnya dalam bentuk makrifah definitif. Makrifah ni mudah kita kata nama khas lah. Dia ada alif lam makrifah tu. Dia rasulun. Kalau tak ada alif lam, rasulun. Kalau ada alif lam, ar-rasulu. Ar-rasulu. Bila ada alif lam. Dan bacaannya ar-rasulu. Sebab apa? Alif lam kat situ adalah alif lam samsiah. Kalau pergi tajwid lah pula kan. Ar-rasulu. Tak boleh baca ar-rasulun. Salah besar kan. Kalau tak ada lam, rasulun. Itu sebagai sikitlah bahasa Arab. Dia kata makrifah ya, untuk menunjukkan kepada ma'hud, iaitu rasul yang telah dinyatakan sebelum ini. Maknanya nak ususkan kepada rasul yang diutuskan kepada setiap umat tu ada. Dan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Fir'aun, rasulnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Gitu. Jadi nak tunjuk kepada kalau Nabi Fir'aun diutuskan ar-rasulnya ialah Nabi Musa alaihi salam. Kepada kita ar-rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dengan gaya pengucapan mengancam, Allah SWT mengingatkan sekali lagi tentang azab akhirat yang menggerunkan menerusi dua gambaran. Firman Allah SWT bermaksud, maka bagaimanakah kamu dapat melindungi diri kamu jika kamu tetap kafir dari azab pada hari yang kanok-kanok menjadi tua beruban. Langit pun ikut berkecai pada hari itu. Sebenarnya janji Allah itu pasti terlaksana, pasti tertunai. Bagaimana mungkin kamu dapat melindungi diri kamu dari azab Allah serta merasa aman dan tenteram daripada godaan sekiranya kamu kekal dengan budaya kufur? Itu sebab kita kena berubah. Kita kalau kita sebagai orang Islam kufur tak? Kufur ke tak kufur? Kita kufur nikmat lah. Kufur ni ada dua. Satu hakikat. Hakikat tu orang kafir tu lah. Sembah, bukan tak sembah Allah, sembah patung, sembah
matahari, bulan, sembah manusia. Adapun kita, kita sembah Allah, tapi dalam masa yang sama, kita kufur nikmat. Ada nikmat kita kufur, tak gunakan nikmat itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri harta yang banyak, tak nak keluarkan zakat, tak nak menginfakkan harta benda. Sedangkan mereka-mereka yang menginfakkan harta benda ini, Allah Taala gandakan pahalanya, sehingga menjadi 700 kali ganda, dan Allah Taala boleh lebihkan lagi daripada jumlah tersebut. Dan pahala orang lain buat, dia dapat. Ini kelebihan orang bersedekah. Contoh, ada orang infakkan yang apa ni, kapek ni kan. Contoh kat masjid kan, tuan-tuan duduk sebab dengar maknanya kuliah, dapat pahala tak tuan-tuan? Tuan-tuan dapat pahala kan? Orang yang sedekah tu dapat juga pahala seperti mana tuan-tuan dapat. Tuan-tuan dengar pula kuliah, dapat pahala lagi, dia pun dapat juga pahala apa-apa yang tuan-tuan dapat. Bukannya seorang, berapa orang. Itu kelebihan orang yang bersedekah kan. Tuan-tuan solat, dia dapat je. Tuan-tuan berzikir, dia dapat je. Itu kelebihan. Sebab orang yang dah berada dalam barzakh tu, ataupun orang dekat nak mati tu, dia minta Allah Ta'ala tangguhkan kematian. Sebab apa? Sebab nak bersedekah. Masa hidup sihat ni tak nak bersedekah. Itu contohlah. Padahal dahsyatnya malapetaka dan azab hari kiamat itu menyebabkan kanak-kanak pun boleh berubah kerana ketakutan. Ini adalah kinayah, gaya kiasan. Kinayah ni gaya kiasan terhadap suasana yang amat menggerunkan itu. Allah Ta'ala supaya kita dapat tangkap dalam otak kita, dalam pemikiran kita, betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut, sampai budak, bayi pun boleh tumbuh uban. Kalau kita biasa orang tua tu uban nak. Tapi nak betapa dahsyatnya hari kiamat tu, budak pun tumbuh uban, punya dahsyat. Tapi ada juga orang dia dah tua ke elok je rambut dia, tak ada perubahan. Rupanya dia colour kan dah. Dia colour kan dah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Mana boleh tuan-tuan? Tak boleh. Kalau nak pakai inai pun, walaupun inai tu boleh tapi tengok juga bab dia kononnya maknanya nak nampak muda dia kalau dah tua tu tua jugalah tuan-tuan kan tak? Dan dia kata kat sini lagi, langit pun musnah berkecai kerana malapetaka dahsyat pada hari itu. Janji Allah tentang ketiban hari akhirat itu, janji Allah tentang ketiban hari itu tidaklah mustahil, malah pasti berlaku. Idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Bila langit terbelah tak ada apa kan tuan-tuan. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit telah terbelah juga. Langit kalau dah terbelah, hancur, berkecai, jadi macam debu, tak ada apalah, tak ada arah lah. Sedangkan langit ni adalah satu binaan yang begitu hebat yang Allah Ta'ala cipta. Naik pula ke atas lagi, lagi besar, lagi hebat. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan? Arash. Arash makhluk yang paling besar lagi, pun akan hancur juga nanti. Akhirnya tak ada dah makhluk melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wujud, qidam, baqa, mu'alafatul hawadis, qiyamu bi nafsi. Itu kaedah kita lah, kaedah Asy'ariyah dalam kita nak mengenal Allah Ta'ala, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat harus 1.
Tapi bukannya maknanya sifat Allah tu terhad 20, tidak kan. Jangan jadi Wahabi pula kan. Jadi masa tak kerti kan. Dia kata ada sifat Allah 20 dia kata kan. Sedangkan tuan-tuan berdoa, ini contohlah kan, berdoa untuk dapat keredaan Allah, ada sifat redha dalam tu kata kan. Ini jadi tak kerti tu sebab jangan. Itu pun satu juga tu fahaman sesat ke tu. Dah terlibat dalam tu tuan-tuan, payah nak memulihkan balik. Walaupun ada yang pulih tapi payah tuan-tuan. Jadi nasihat ustaz, susahlah terlibat dengan pahaman-pahaman yang sedemikian. Berapa dah tu? 3 minit. Rasa okey lah. Ada orang nak nikah ni dia kopi-kopi ni dia tak kira tuan-tuan. Nikah tu tak jalan juga ke tak? Jadi ustaz ingat sampai setakat tu, insya-Allah kita akan sambung pula nanti lagi pada bulan hadapan. Bulan 11 hari tak? Ialah bulan 11. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita selawat ke Nabi dulu ikut ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaruj bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunawalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastashqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hi'id dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Rahman, idfa'anna ya Rahim, idfa'anna al-waba' virus al-corona min biladina wa min buldan muslimin wa min kulli buldan fil ard kullaha ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa qira'atana wa niyyatana maqsudana wa hajatana wa a'malana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra suratul Asr wa tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.